وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Bahkan dalam masa yang sama makan kambing tadi dah. Baik, nikmat tu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala berkatilah daripada orang yang makan, dan juga pada apa yang Allah Subhanahu wa taala rezeki kepada mereka. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan rahmati mereka. Ini di antara doa lah dah. Ya, sunat kita baca bila mana ada orang ajak kita makan, ataupun makan-makan nasi kedah, dia mau bayar dah. Siapa dia bayar? Kita tak puasa dah. Apa dia mau mari ngelik-ngelik, dia pergi bayar. Kita tak puasa pun tak tahu siapa. Pas nak buat mana? Tak kena ayat tu kedah, terima kasih mana? Bukan dia je bayar, dia jangan pitih ya. Dak, jadi doa untuk orang tadi. Walaupun kita tak tahu siapa dia tu, maknanya dengan dipanggil dhamir ataupun kata ganti diri tadi, maknanya kembali kepada orang tu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Patut okay, kita nak minta CCTV dengan dia. Kau mana? Oh, CCTV nak tengok siapa dia. Tidaklah siapa setara tu. Maknanya kita ada cara dia di antara dengan doa tadi lah. Maknanya minta supaya Allahumma barik lahum, Allah berkati mereka fima razaqtahum, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki pada mereka. Waghfir lahum, supaya Allah mengampuni mereka. Warhamhum, dan supaya Allah rahmati mereka. Orang-orang yang beri makan. Baik. Kemudian ahli jemaah dah, hadis ni lama sebenarnya, tapi hadis ni kita baca lama dah ni. Tapi kena bacalah buat perangak, pakat-pakat peringat, insya-Allah. Hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajatan. Fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana wa atal masjida la yuridu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu khati'ah hatta yadkhul al-masjid wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat tahbisuhu wa tusalli yani alayhi al-malaikatu ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdith fihi. Iaitu bermaksud, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata semaya berjemaah ni lebih baik, lebih utama, lebih besar dia punya ganjarannya daripada semaya seorang. Baik kita semaya di rumah ataupun kita semaya di pasar ke. Kadang-kadang kita kerja ke pasar, jadi semaya ada roliknya biasa ada lah. Masjid dia ataupun musalla tempat semaya ramai sikit ke.
Musallah biasa kita gunanya. Maknanya kalau pasar agak dia ada tempat masjid itu, tempat untuk ramai-ramai beribadat atau ramai-ramai semaya fardu. Maknanya Nabi sebut sini, dia lebih baik dalam erti kata dia semaya sore lah. Mari semaya masjid ataupun semaya tempat yang mana azan diazankan, lebih baik daripada dia semaya sore, iaitu 25 kali darajah. Dia ada hadis yang sebut 27, dia ada hadis yang sebut 25 darajah. Lalu katanya Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian, di antara kita lah, dia ambil air semaya, kemudian kita memperelokkan wuduk tadi, ambil comel dia dengan maksud menyempurnakan wuduk, menyempurnakan wuduk. Kalau kita setakat basuh pak anggota, lepas tu niat dengan tertib, dari sudut sosah lah wuduk tadinya. Tapi kalau sempurna ni maknanya dia baca bismillah di antaranya lah. Melainkan kalau kita jambel lah, awak tak boleh baca lah. Kalau kita bilik yang asing silakan lah untuk baca bismillah. Kemudian kita basuh 3 kali, lepas tu kita berkomo 3 kali, kita masuk air dalam hidung, lepas kita basuh fi hunuqih kita ambil air perata buat tekuk ni. Kita tekuk ni sini. Jangguk ni, wadagu ni. Baik. Kemudian basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala di antara riwayat sekali dengan telinga. Lepas tu kaki 3 kali hingga ke buku lali. Lepas tu kita celah-celah lah, celah-celah daripada jari jemari di antara satu sama lain. Ini yang dimaksudkan dengan fa ahsana wudu'ah. Dan Nabi suruh supaya kita memperelokkan wuduk. Maknanya dengan erti kata menyempurnakan wuduk. Dan sebenarnya kalau kita perhati balik, solat berjemaah ni Nabi SAW agak tekan sikit supaya menyempurnakan wuduk. Nabi SAW agak galak lah supaya bila mana kita untuk solat jemaah ni, mari semaya jemaah, supaya kita menyempurnakan wuduk. Baik. Tidaklah kata kalau semaya sore di rumah tu tidak ada galak ke, tidak. Tapi semaya di masjid lebih-lebih lagi dia punya galak ke tadi. Sebab banyak kalau kita perhati di antara hadis, dia mari solat ke masjid, Nabi kaitkan dengan Nabi reka sekali dengan berwuduk dengan sempurna. Baik. Lalu katanya Nabi SAW, lalu kemudian mendatangi masjid. Bahkan di mari masjid ni tidak ada tujuan lain lah melainkan untuk mengerjakan solat dan melainkan untuk sembahyang. Maka katanya Nabi tidak ada langkah yang dilakukannya. Maknanya seorang hamba ni, dia daripada rumah pergi masjid, dia tidak akan langkah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darajat. Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia punya darajat setiap langkah. Kedua, setiap langkah tadi Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosanya. Maknanya setiap langkah dia tadi Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan satu dosa. Sehinggalah dia sampai ke masjid. Sapa ke masjid. Bila dia masuk masjid, maka dia ni akan dihitung dalam keadaan solat. Orang itu dihitung dalam keadaan mendapat ganjaran semaya lah. Ganjaran semaya ni bukan daripada duduk masjid di rumah lagi. Bila lakah turun rumah nak pergi masjid, itu telah dicatatkan pahala. Itu di antara sebab bila mana kita nak pergi masjid, Nabi larang kita buat perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia Nabi larang. Mata kita lillah ke, cuma kalau depan tu kena tengoklah tepat dia. Baik. Maknanya Nabi larang daripada kita buat benda yang sia-sia. Nabi kata fa'alaikumus sakinah wal waqar. Hendaklah kita mari masjid dalam keadaan tenang, dan al-waqar ni dalam erti kata kita jaga pandangnya, tidak duduk melahung kat sih, apatah lagi isap rokok. Apatah lagi isap rokok mari masjid. Lagi tidak patut, lagi tidak patut. Sebab begitu banyak larangan Nabi SAW dia tepus itu dalam adab-adab mari masjid. Bahkan dalam masa yang sama, baik hukum rokok tu sendiri, baik bau dia tu sendiri, kemudian ganggu orang lain pula, malaikat tak masuk rapat pula. Jadi kena perhatilah. Kalau boleh berhenti teruk, alhamdulillah. Kalau boleh berhenti teruk, alhamdulillah. Cuma paling tidak kalau tak boleh tahan telajak pun nak mari masjid, berhentilah, tinggallah dulu. Pas tengah masjid ni ada dia letak batu ke apa dia,
Bawakah lah luar masjid. Dihisap rokok berjamaah. Banyak lagi masjid berlaku ni. Kalau kita main dalam bandar ni memang tak temu. Pergi alah kapung sikit. Bertemu ni. Ya isap rokok berjemaah. Ada dah teh kopi tak situ. Cara untuk abuk rokok. Daripada buat koksi baik berdala tu. Tapi isap rokok lah. Tak kira lah daun kau dan hay kau, Benson and Hedges kau, Lucky Strike kau, mana? Ken kau nombor lama-lama. Sampai kita umur 7 tahun ni. Baik. Allah tak ada arah dah di jemaah. Dah tak ada arah. Masih banyak. Kemudian katanya Nabi SAW, bahkan dalam masa yang sama malaikat mendoakan untuk mereka tadi. Orang-orang yang mari semaya Jumaat di masjid. Malaikat mendoakan untuk mereka. Selama mana dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Sebab tu kalau kita tengok bab ni, dia ada bab Nabi lari kita tubik masjid sekiranya tidak ada keperluan. Ada? Sekiranya tidak ada keperluan saja nak tubik, adalah larangan sebenarnya. Cuma setengah ulama tu adalah dia letak syarat, melainkan kalau nak masuk semula, boleh lah. Apa pun sebenarnya bila kita tengok balik, sebaiknya maknanya kita duduk tempat kita tadi lah. Bila siapa? Kadang-kadang ada dia siapa awal letak sejadah situ tu duduk luar masjid. Duduk buah lah. Dia duduk luar masjid pun ada juga. Baik. Jadi ini di antara benda-benda yang tak comel lah. Dia tak comel di sisi kita kata sini agama kita sendiri. Baik. Kemudian malaikat berdoa untuk mereka tadi. Dia kata, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Malaikat mendoakan untuk orang yang duduk dalam masjid tadi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah bagi dia, ya Allah, dan juga rahmatilah untuknya, ya Allah. Ni kalau kita tengoklah, hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Dan hadis ni kita baca balik sebab kebelakangan ni lah. Mungkin dah disebabkan PKP tadi orang kita agak selesa semaya di rumah. Agak selesa, dipanggil lekat gerak dah. Jadi banyak di antara masjid ya renggeh tak sepas skala. Tak sepas skala. Maknanya tidak sepas sebelum PKP hari itu lagi. Kalau dulu 3 sah, 2 sah, lah ni tinggal sah setengah. Memang kurang benar. Sebab selesa tadi lah, sebab selesa. Sedekah dah dibenarkan dan sebagainya lah. Dia sedekah dah dibenarkan. Dengan syarat jagalah dia SOP. Baik. Mudah-mudahan hadis tadi hari Jumaat dapat perangat balik lah. Maknanya menaikkan balik semangat kita ni untuk sama-sama kita pakat jaga solat berjemaah, solat fardu berjemaah di masjid insya-Allah. Baik. Kemudian hari Jumaat kita sambung masih lagi dalam bab hadanah. Ejaan dia tu DHA. Hadar, jadi kena baca hadanah. Tak boleh baca hadanah. Baca cukup Melayu kalau cukup Melayu hadanah tak kena masuk lah. Sebab bab ni dipanggil bab hadanah, iaitu bab hak penjagaan bagi anak kecil yang berusia, maknanya bayi sehinggalah mumayyiz ni maknanya lebih kurang dari usia 7 tahun. Adapun daripada usia lepas pada 7 tahun sehingga kepada usia kita kata sini berapa di Jumaat baligh, sehingga usia baligh, itu dipanggil wakalah. Baik. Maaf, itu dipanggil kafalah, tukar. Dan itu dipanggil kafalah. Wakalah ni travel. Dia travel agent. Itu dipanggil wakalah. Baik. Jadi sini ada 2. Hadanah adalah untuk bayi yang berusia, maknanya lepas pada lahir sehinggalah usia mumayyiz, dan lepas pada mumayyiz sehingga baligh itu dipanggil kafalah. Malam ni hari Jumaat kita sambung balik hak penjagaan selepas daripada ibu. Minggu lepas juga kita dah baca apakah di antara sebab ibu lebih berhak dan untuk mendapatkan hak penjagaan ketika mana anak dalam usia sebelum pada mumayyiz. Di antaranya disebut hadis Nabi lah. Dan ketika mana seorang sahabiah mari bertemu dengan Nabi SAW, jadi dia ceritalah
Dia cerita, dia mengadu kepada Nabi. Dia dikata, ya Rasulullah, anak ni aku hak jom mengandung. Dia susu aku hak menjadi minumannya. Dia akulah hak jom riba dia nya. Akulah hak jom jaga dia. Moga ayah ni dengan anak jeri. Kau mana? Bosai-bosai. Oh lah. Macam ambil anak ni kak. Ayah tak kaya. Mana ahli Jumaat? Ada anak berderet. Tu lagi ya. Tak boleh ni sikit. Siapa kau bini ni? Semula-semula tak boleh nak dengar suara anak. Jadi kalau dengar kena ambil lalu. Kalau tak kena marah saja. Balas gagah. Lain orang tu. Dengan perempuan ni. Sebab itu kalau kita tengok daripada satu sudut, ini di antara dia punya hikmah lah. Bila Nabi sebut hak penjaga air tadi adalah kepada mak, dengan syarat selagi mana mak tu tadi tidak berkahwin lain. Selagi mana mak tidak berkahwin lain, sebab dia ni diceraikan oleh suaminya. Talaqani wa arada an yantazi'ah. Jadi lepas pada cerai, jadi tok lelaki ni nak ambil anak aku tadi. Betul lah, anak sama anak, tapi dari sudut jaga air tadi. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, anti ahaq. Nabi kata, mu lebih berhak untuk dalam usia ni, untuk dalam usia sehingga mumayyiz ni. Sebab dalam usia kafalah ada pilihan dia pula. Tak boleh nak guna dah kaedah ni. Ketika mana selepas pada mumayyiz sehingga usia baligh, tak boleh nak guna dah kaedah hadanah ni. Sebab bab dia pun dah bertukar dah, daripada hadanah kepada kafalah. Baik. Melainkan katanya Nabi SAW, selagi kamu tidak berkahwin. Maknanya kalau menikah adalah dia punya syarat-syarat dia pula. Baik. Hak penjagaan selepas ibu, muka surat 331. Jika ibu tiada atau ada ibu tetapi ibu tidak mahu menjaga anaknya, ibu tak sejaga, bermolek ada habis baru. Mana lepas habis ada tadi, ada orang masuk minta, sedang molek dia apa terima. Jadi tak sejaga. Dia tak sejaga, dia pun nikah dah. Mungkinlah di antara sebab maknanya dia menikah baru ni, komitmen dia dengan tok lelaki tadi lah. Tok lelaki baru dia ni. Baik. Maka hak penjagaannya terserah kepada nenek. Terserah kepada nenek. Tetapi yang lebih afdal ialah nenek sebelah ibu. Hak lebih afdal adalah nenek sebelah ibu, walaupun sebelah ayah pun boleh. Hal ini adalah kerana nenek dengan sifat kewanitaannya dapat memberikan penjagaan dan kasih sayang kepada anak tersebut. Baik. Sopo atuk mula-mula boleh cucu pertama suka main dengan 30 cucu. Alah bos. Kau mana? Anak ada lu anak kelik tu start serabut dah. Gua anak lepas ni dah. Dok anak tu tarik janggut, anak ni cokeh lengo. Moga bodoh tak kata ke dia. Baik. Saya ingat kita di Jumaat kita mengajar budak satu tahfiz dulu di sekolah An-Nur. Tengah duk mengajar tu, ni nak cerita bodoh. Dia mari tanya ustaz, bapa janggut ustaz jadi koku? Tak ada soal, tak ada jawab, kita nak jawab. Dak. Mana di Jumaat? Bapa begitu, bapa gua ni. Pak kita orang jatuh tanya bagi pelik-pelik gini buat saya kalah kena molek je kau mana ni orang jatuh lah semula jadi dia lagu tu. Baik. Hal ini adalah kerana nenek dengan sifat kewanitaannya dapat memberikan penjagaan dan kasih sayang kepada anak tersebut. Cuma ada juga hak tu hak ni hak betul-betul menyayang ni cakna belakang ni, walaupun tak ramai tapi ada. Walaupun wanita hak saya apa semua, tapi kalau tengok balik penderai pun berlaku juga, walaupun duduk dengan mak. Jadi learning sebenarnya, maknanya setiap individu kita ni kena tahulah berkenaan dengan bila Nabi SAW beri panduan anak ni jaga, hak ni jaga, supaya dapat jaga anak tadi dengan baik, dapat diasuh dengan baik. Sebab bila berlaku perpisahan, anak tidak akan dapat merasai kasih sayang daripada mak ayah sepenuhnya. Tak dapat rasa lah, akan ada kekurangan salah satu daripada dua pihak tadi. Tak serupa dululah, ialah mak dah ada kehidupan baru dia dengan suami baru dia, ayah belah tu juga. Sebab itulah kadang-kadang tengok ni anak
Dia duk main malam, duk main luar lagi, tak ada nak cara, dia tak ada nak cara. Baik, jadi Islam ni adalah satu agama yang begitu jaga berkenaan dengan bila lahirnya satu-satu zuriat, supaya mereka ni mendapat kasih sayang, didikan, bimbingan dan juga tarbiyah. Dia juga tarbiyah. Dia itulah yang paling penting. Baik. Seterusnya, saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, diikuti ibu saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah bapa, anak-anak perempuan saudara lelaki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan. Hak ni kalau ikut pada asalnya lah dia punya turutannya. Cumanya ada hak sanggup, ada hak tak sanggup. Ada hak sanggup. Mungkin ada di antara sebabnya kekangan. Dia kekangan keuangan lah contoh. Moga mak saudara ni pun anak ramah. Nak maknanya anak hak sedia ni pun dengan tok lelaki kerja berlepas dia punya gaji tadi, nak tambah beban ke dia ni, berasa tak mampu juga. Baik, maknanya sini tengok juga atas kemampuan tadi. Oleh itu, urutan keutamaan perempuan dalam penjagaan anak-anak adalah seperti mana yang berikut. Yang pertama iaitu ibu. Ini kalau ikut perempuan dulu. Yang kedua nenek sebelah ibu dan ke atas. Nenek, lepas tu alah ke atas, naik ke atas. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa. Jadi lagu mana dia jemaah? Saudara perempuan seibu sebapa. Mak saudara. Kemudian saudara perempuan sebapa. Kelima saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu sebapa ni maknanya adik-beradik lah, kakak lah. Kakak. Sebab sini bawah ni ada ni. Ibu saudara sebelah ibu. Ni. Kemudian ibu saudara sebelah bapa. Anak-anak perempuan kepada saudara lelaki, dan juga anak-anak perempuan kepada saudara perempuan. Ni kalau ikut dia punya turutan dah. Kalau ikut dia punya turutan jagaan. Anak yang kecil tadi ataupun dipanggil dengan hadanah. Kemudian hikmah perempuan diutamakan. Hikmah perempuan diutamakan dalam penjagaan anak adalah kerana pada kebiasaannya perempuan lebih berlemah lembut dalam menjaga dan mendidik anak, lebih sabar menghadapi kerana anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan kasih sayang yang mereka perlukan. Baik, ini di antaranya. Cuma kalau kita tengok drama lah, drama macam-macam cerita dia, kalau kita tengok ada pun sebenarnya berlaku, Allah Ta'ala alam, mungkin ada lah, mungkin tak sampai kepada pengetahuan kita. Bila mana mak ayah pisah, mak pisahnya buat apa? Sebab mak nak jadi artis. Tok lelaki tak izin, tok lelaki tak tak si tanggung, tak si tanggung. Last kali bala ambil jalan pisah. Bila pisah, mungkin nak jadi artis, tak ada nak cara dah kan nak. Pasal apa dia cara dia semua? Tok lelaki cara. Cuma di akhir kisah, bila anak tu duduk dengan ayah ni, sehingga ayah tu besar, sehingga anak tu besar, enggak ayah besar dah. Baik. Jadi satu ketika bila mak ni rasa senang, start naik nama dia ni. Ada. Nama naik dia ni. Jadi timbullah nak ambil anak tadi. Sudah kata lelaki dia jaga yang kecil. Lagu mana ayah ni buat pergi anak main di taman mana, jatuh. Dan bila jatuh cedera. Bila cedera, mak dia tahu, mak dia ambil hak ni, dia kata ayah cuai. Untuk nak dapatkan hak dia ni. Ayah cuai. Mak naik mahkamah. Cara menelik tina. Sedih ayah ni semua. Cuma cerita ini style lah ni. Nak cerita ada benda yang berlaku lagu ni. Tidak. Hak ni dia sebut ni pada asal. Tetapi benda tu akan berubah. Sebab tu kalau kita tengok ini dari sudut hak penjagaan yang lebih berhak, ini dia punya susunan. Tapi dia ada syarat pula.
Apa di antara syarat yang membolehkan orang tu dapat hak untuk jaga anak tadi? Sini baru kita boleh kelis semula. Maknanya kena ambil kira juga. Bukan hanya setakat semata-mata mak. Tidak. Sebab ada dia punya syarat-syarat dia ni. Baik. Kemudian hari Jumaat, hak penjagaan oleh pihak lelaki. Sebagaimana dijelaskan bahawa hak perempuan terhadap penjagaan anak lebih diutamakan daripada lelaki. Maknanya perempuan lebih diutamakan daripada lelaki, kerana mereka lebih berkemampuan. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak tersebut tidak mempunyai sanak saudara perempuan atau ada saudara perempuan tetapi tidak mahu menjaganya, betul dia ada hak untuk jaga tapi tak sejaga, maknanya masing-masing nak berlepas, maka hak penjagaan berpindah kepada lelaki. Kalau pakak-pakak nak berlepas tadi, maka hak penjagaan tadi akan pergi kepada lelaki. Maka dalam hal ini mahram kepada kanak-kanak mengikut urutan waris harta pusaka diberikan keutamaan kecuali datuk, kerana dia diutamakan daripada saudara lelaki. Melainkan tok. Dan sebab tok ni ada power. Baik. Seterusnya waris yang bukan mahram. Seterusnya barulah waris yang bukan mahram. Urutan keutamaan mereka yang tersebut adalah seperti mana berikut. Yang pertama, bapa, datuk dan ke atas. Maknanya ayah dulu, kemudian tok, kemudianlah ke atas kalau ada lah. Goliknya cari benar kalau ada nye dok. Datuknya cari benar lah. Walaupun mungkin ada segelintir. Baik. Ataupun sebilangan kecil. Yang kedua, saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya abang dia. Ketiga, saudara lelaki sebapa. Mak lain. Bapa, ayah, bini, nama. Ada 2 ke 3 ke. Baik. Yang keempat, anak lelaki kepada saudara lelaki seibu sebapa. Yang kelima, anak lelaki kepada saudara lelaki sebapa. Siapa dia yang 5? Maknanya anak kepada abang dia, bukan anak saudara. Tak. Baik. Kemudian bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Kemudian bapa saudara sebelah bapa sebapa. Ni serupa nikah lah ni, dia punya turutan ni. Wali dah. Kemudian anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, dan yang terakhir anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa sebapa. Pihak yang lebih hampir dalam hubungan persaudaraan diberi keutamaan dalam hak penjagaan anak adalah kerana kebiasaannya. Keluarga terdekat lebih kasih dan sayang daripada keluarga yang jauh. Maknanya dikira ambil hak rapat-rapat dulu ni, sebab hak goliknya rapatlah ada perasaan belas kesian. Sebab ni ada pertalian darah. Ada pertalian darah. Berbanding dengan demo-demo hak jauh. Mereka juga lebih prihatin terhadap hak penjagaan, pendidikan dan kepentingan anak-anak tadi, simpati dan sebagainya. Jadi bila kita hak dekat ni, maknanya kita akan ambil cak no. Kemudian, tapi kalau kita berasa tak boleh nak buat lagu ni, lagu mana? Kita ada hak dah. Maknanya kalau ikut turutan, kita ada nombor 4 ke nombor 5 ke. Tapi kita berasa, amba takut amba ni jenis khenak ke berana. Tak apa, lepas orang lain. Hak lepas pada dia, turutan dia tak ada. Boleh lepas kepada orang lain. Baik. Sekiranya mereka tidak mampu ataupun tidak mahu untuk menjaga. Kemudian terdapat keluarga lelaki dan keluarga perempuan pula. Baik. Jika terdapat ahli keluarga lelaki dan ahli keluarga perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan anak, maka pihak yang diberi keutamaan berdasarkan urutan yang berikut. Yang pertama, ibu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebelum ini. Hal ini adalah kerana ibu lebih mengasihi dan menyayangi mereka. Hadis tadi lah.
hadis Nabi kata anti haq. Nabi kata mau lebih berhak lagi. Ada? Mau lebih berhak selagi mana tidak berkahwin. Yang kedua, nenek sebelah ibu dan ke atas. Hal ini adalah kerana kasih sayang mereka lebih hampir kepada kasih sayang seorang ibu. Cuma kalau nenek tu nak apa semua tu kita kira lain pula lah. Ada dego kop gotu kop goning ko, kita tu lelaki. Contoh, pas bini ni tak sejaga. Bini tak sejaga. Bini dah nikah lain dah, ataupun mungkin dia kerja pergi Kuala Lumpur, dia tak ada nak jaga anak sebab dia nak kerja. Contoh, baik. Bekas bini tadi tu, jadi dia tak kotuk. Tapi sekiranya ada penderaan dan sebagainya, ada. Jadi kita boleh tuntutlah. Kemudian yang ketiga, cuma ada juga ni nenek apa semua ni hak betul-betul saya ke cucu. Ada betul-betul saya, betul-betul pera, betul-betul jaga. Siapa semaya pun tak suruh. Sia dah tengok cucu tidur, itu baik gerak nyanyi budak. Tak kena dah. Jadi sini maknanya kita selaku orang hak jaga ni, anak hak duduk bawah kita ni, kita dikira wali ya. Dah untuk jaga dia pada masa tu sehingga usia mumayyiz, Jadi sepatutnya lah dah untuk kita bukan hanya dengan kita kata sini setakat makan, minum, pakaian, belajar dan sebagainya, ketaatan kepada Allah itu di antara tuntutan yang paling penting untuk kita ajar. Maknanya dari usia 7 sememangnya Nabi dah suruh dah. Nabi kata muru auladakum bis-salah, supaya kita ni suruh budak-budak tadi semaya. Jadi tak kena sakit lah kalau kita ni saya telajuk tapi masuk waktu semaya tak suruh semaya. Hak ni dipanggil semaya balikku, saya balikku. Saya tak kena. Jadi saya yang sepatutnya dia suruh. Kalau nak tidur lepas pada tu selekeh sambung. Baik. Kemudian yang seterusnya bapa kerana dia merupakan asal keturunan. Maknanya pergi pada mak dulu tak dia. So, yang kedua nenek. Kalau rasa nenek dia tak mampu nak jaga dan sebagainya, faktor usia lah, nenek dah tua, dia nak jaga budak-budak tak cekak. Lepas tu ada pula di antara ahli keluarga dia sakit, tak laki dia ke, sakit uzur dan sebagainya, dia tak mampu. Jadi suami maknanya ayah pada budak tadi lah, bapa ayah pada budak tadi berhak untuk jaga kerana dia merupakan asal keturunan anak. Baik. Yang keempat iaitu nenek sebelah bapa. Yang kelima datuk sebelah bapa. Hak ni maknanya kalau tak ada lah, maknanya nenek sebelah bapa tapi tak ada dah. Hak ada siapa dia? Tok. Maknanya tok kan jaga. Tok lelaki. Kemudian moga kita timbuk tok belaka. Dok. Jatuh apa tok? Puai pun tok. Ganung lain sikit dia. Tok dengar toki. Dok. Baik. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa. Maknanya kakak dia. Saudara lelaki seibu sebapa dan begitulah seterusnya. Baik. Ini dia punya turutan sekiranya dua-dua keluarga tak dina. Baik. Hak perempuan itu hak asal lah hak dia. Hak lelaki pun nak juga. Baik. Jika semua ahli keluarga lelaki dan perempuan setaraf, contohlah setaraf berlaku, seperti saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa, maka hendaklah mendahulukan perempuan. Maknanya orang hak learning orang lain tak ada belakang dah. Hak ada jaga dia ni, hak ni. Seibu sebapa belakang, cuma lelaki puan. Jadi hak mana lebih berhak? Perempuan dulu. Kalau tak ada juga barulah lelaki. Maka hendaklah mendahulukan yang perempuan daripada lelaki. Hal ini adalah kerana mereka lebih layak dan juga lebih afdal. Maknanya kelik kau umumnya hadis tadi lah, dah hadis Nabi tadi. Jika kesemuanya lelaki atau kesemuanya perempuan dan masing-masing ingin mendapatkan hak penjagaan, maka sistem undian hendaklah dilakukan. Siapa yang mendapat dan memenangi undian tersebut, maka dialah yang lebih berhak untuk menjaga kanak-kanak itu. Kena buat undi lah.
budak mungkin dia nak pilih dalam usia tak sampai 7 tahun. Mana dia reti. Kalau budak mumayyiz dah boleh pilih lain. Dah, hak dia panggil kategori kedua tadi, kafalah tadi. Anak dah mumayyiz. Anak dengan siapa dia? Tu atas dia dah. Tu atas dia dah. Jadi lo ni unilah di antara ahli keluarga mana yang lebih setuju. Baik, untuk di antara salah seorang tadi mendapatkan hak penjagaan. Kemudian tempoh penjagaan anak ni masih lagi dalam mumayyiz. Tempoh penjagaan anak menurut hukum syarak ialah berterusan sehingga dia mumayyiz. Maknanya sehingga dia lebih kurang berusia 7 tahun. Mumayyiz bermaksud kanak-kanak tersebut mampu menguruskan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Maksud menguruskan diri sendiri ialah takut kita nampak urus diri sendiri ni ngomong 18 duk main pok lagi tanggung. Ada? Tidak. Ini dia rincikan. Maka dikata sini maksud menguruskan dirinya sendiri ialah keupayaan mengambil makanan dan minuman, membuang air kecil dan air besar. Boleh buat sendiri belakang dah. Berok kecil boleh basuh sendiri, tahu dah ni najis dan sebagainya. Membersihkan diri daripada kotoran, boleh bersuci seperti berwuduk dan sebagainya. Biasanya umur mumayyiz ialah mencapai usia 7 tahun. Ghalib dia umur ni cuma adalah tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala uji anak istimewa dak. Umur 12, 13, bukan 12, 13 di jemaah. Ada sahabat ni, ada waris ni dia. Allah uji dia anak daripada kecil, daripada kandungnya. Sehingga sekarang berusia 25 tahun lebih. Dengan keadaan itu. Tak tahu apa. Kena urus. Dah. Pakai pampers penuh masa. Ada. Cuma bila berlaku lagu ni, boleh tengoklah masing-masing nak rebuk ataupun nak berlepas tangan. Ini ujian. Ini ujian. Baik. Dia kalulah contohlah di Jumaat berlaku benda ni. Siapa dia hak ambil memang besar keutamaannya. Dah, orang yang ambil jaga. Kerana sabarlah, dah. Orang yang jaga tadi betul-betul boleh lah dengan kerana dah budak tadi. Dan mudah-mudahan kalau ada di antara ahli keluarga kita dah yang diuji oleh Allah dengan sedemikian, mudah-mudahan dikurniakan kesabaran. Dah, mudah-mudahan dikurniakan dengan kesabaran. Dan apa yang perlu kita ingat, dia kesabaran ni adalah di antara sebab lah untuk masuk syurga. Atas sabar ni. Sebab tu sabar ni adalah di antara kurnia yang begitu besar, yang begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hari Jumaat, apabila anak cukup umur 7 tahun, maka tempoh hadanah pun berakhir. Habis adalah tempoh hadanahnya. Pada ketika itu bermulalah satu peringkat penjagaan yang lain. Maknanya naik taraf sikit, iaitu dipanggil dengan kafalah. Setelah kanak-kanak tersebut mencapai usia 7 tahun dan telah mumayyiz, maknanya tidak 7 tahun saja, tetapi dengan syarat tadi mumayyiz tadi. Tu kena ambil kira juga. Dah, maknanya cerdik boleh membezakan mana yang kotor, mana yang suci. Lepas tu najis dengan tidak, boleh ambil makanan sendiri dan sebagainya, boleh berwuduk di antaranya. Maka dia diberi peluang untuk memilih sama ada ibu atau bapanya. Dia ada peluang untuk dia. Sama ada pilih, sama ada mak ataupun ayah. Maknanya undi lah. Masa ni. Maknanya adik nak dengan siapa? Cuma janganlah mari dedek ngatek ni tu ada Ultraman. Mana? Yang ngai weh, upe. Tak boleh budak tu kena utusan. Dok. Nak rumah kita ni ada mana belaka dak. Boleh beri ke segala kemewahan. Mari rumah tu. Kita ada DDM friend. Budak punya DDM friend. Tak paling dah tak tengok dah hak lain. Baik. Kemudian maka sesiapa pun yang terpilih, maka dialah yang berhak untuk menjaga, untuk jaga budak tadi. Dialah hak berhak.
Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman ma baina abihi wa ummi." Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada seorang kanak-kanak sama ada ingin memilih ibu atau bapanya. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqalat ya Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni wa qad saqani min bi'ri abi inabata wa qad nafa'ani." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Astahima alayhi." Faqala zawjuha, "Man yuhaqquni fi waladi?" فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. Maksudnya seorang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, bekah tok laki ambo nak ambil anak ambo. Dia anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Inabah." Nanti dia akan cerita berapa dia telaga Inabah ni bawah. "Sesungguhnya dia amat berguna kepadaku." Siapa dia berguna? Bukan telaga Inabah. Dia nak ceritanya anak tadilah. "Maka bekas suamiku," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dengar, maka Nabi kata, "Buatlah undian." Maka bekas suami perempuan tersebut berkata, "Siapa yang boleh menghalangku daripada anakku?" Dia nak gunakan kuasa dia. Takut dia ni bekas tak ngulu dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini bapamu dan ini pula ibumu. Peganglah tangan siapa yang kamu pilih." Lalu anak tersebut pun pegang tangan ibunya dan mengikutinya pulang. Maknanya Nabi suruh pilih. Siapa dia? Tak. Kalau pergi dua-dua, suruh satu, alhamdulillah. Tak boleh klik semula. Kalau boleh klik lah. Kalau main hot tiga dah. Tak, dulu. Baik. Kemudian ahli Jumaah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, dan hadis ni sahih. Baik, ini dia nak cerita telaga Abu Inabah ialah telaga yang terletak di suatu tempat yang jauh. Jadi berapa dia perempuan tadi nak cerita ni? Apa dia nak kait ke tiba-tiba anak ambo ni dia hamba minum dengan telaga Inabah ni? Maka dikata sini maksud perempuan tersebut berkata, "Anakku telah memberiku minum daripada telaga Abu Inabah." Maknanya ialah anaknya telah meningkat remaja dan mampu menolongnya, sebab telaga tu dia jauh. Dia tolong mak dia ni. Ahli Jumaah, kita tak boleh nak bayar tepat kita ni hak mudah air ni seperti mana tanah Arab pada zaman hari tu. Sebab zaman hari tu memang puncak air ni payah. Dah nak mana tanah bukit yang kita kata sini dia punya paras laut dia tu 1000 kaki lebih ketinggian. Biasa tu 1000 kaki. Jadi puncak air memang payah. Usah kalau duduk Kota Baru ahli Jumaah. Kita duduk Yaman, duduk Sana'a ni meh Kuala Lumpur. Tak ada air juga. Kalau di Yaman dipanggil Asimah, ibu kota. Tak ada air. Nak air payah. Air payah. Air kena beli suku. Kena beli dengan lori. Bukan beli lori, maknanya lori yang mari atas lah kita bayar air tu. Baik. Dah, dia punya selori dia hak kecil 500 riyal. Kemudian dialah yang mendidik anaknya sejak kecil, iaitu ketika mana belum memayis sehinggalah kanak-kanak tersebut membesar, dia dapat memberikannya sebarang pertolongan untuk meringankan beban ibunya. Jika kanak-kanak memayis tersebut memilih bapanya, kemudian bapanya hilang atau tidak berkelayakan untuk menjaganya lagi, maka datuk dan ke atas berhak menggantikannya. Begitu juga dengan saudara lelaki dan bapa saudara sebelah bapa. Seterusnya anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa. Kemudian ketika ketiadaan mereka berdua, sebagaimana urutan yang dinyatakan sebelum ini. Jika anak itu seorang gadis yang menawan hati, atau gadis remaja yang hampir baligh, maknanya kalau tengok tu berasa penipala semata-mata, maka dia tidak boleh diletakkan di bawah peliharaan anak lelaki kepada bapa saudara sebelah bapa. Jadi sepupu dah. Baik. Jika lelaki itu sahaja yang ada, maka anak gadis tersebut wajib dipelihara oleh perempuan yang boleh dipercayai dan dibantu oleh lelaki tersebut. Lagu mana? Gini. Maknanya kalau budak tu tadi dah besar dah, budak teno dah, lepas tu pula ni sepupu dia nak suruh jaga, gimana hak tu jatuh? Jadi boleh. Lagu mana cara dia?
anak tu tadi dia suruh orang lain pera, dia bayar untuk perempuan tadi upah pera tadi, upah jaga tadi kepada budak, kepada perempuan yang jaga anak tu tadi. Itu di antara cara dia. Baik. Takut ada tak boleh dia ni kawal kena jaga tanggungjawab kita ni. Ya duduk sorang sama sorang dalam rumah. Mana boleh? Ada akan berlaku, dikhawatiri berlaku sumbang mahram dan sebagainya. Bahkan kalau duduk dua orang tu, kalau dah besar, dah ada perasaan apa, dikira kharwah lah. Baik. Jadi hak tu kita kena, hak ni kena jaga. Maknanya sekalipun dia ada hak untuk jaga, tetapi sekiranya melibatkan boleh kahwin di antara satu sama lain tadi, maka sewajarnya lah untuk diberikan kepada orang lain jaga. Cuma lelaki tadi menanggung dia punya kos, kos perempuan itu tadi. Baik. Untuk seterusnya ahli Jumaah kita puji ada ni hikmah kanak-kanak memayyiz diberi pilihan memilih ibu bapa. Hak ni kita sambung minggu depan insya-Allah dia wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita kata sini ahli Jumaah kali minggu depan rasanya habis hadanah ni dengan kafalah. Baik insya-Allah. Kalau dah minggu depan habis, lepas tu kita sambung penyesuaian ada hukum berkaitan dengannya. Dah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dengar tadi hadanah ni dapat jadi panduan lah. Lebih lagi sekiranya ada di antara dia warga-warga terdekat kita berlaku kita kata seperti mana yang disebut oleh tuan kita ni, maknanya paling tidak ada dia punya panduan ni untuk kita semua lagu mana nak menyelesaikan perkara-perkara masalah-masalah tersebut. Wallahu a'lam. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.